Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey murid-murid, untuk mata pelajaran akhlak kita akan belajar mata pelajaran yang ke-8. Yang terakhir, tajuk terakhir untuk mata pelajaran ini. Tajuk terakhir ini adalah memelihara kemudahan awam. Okey, bila sebut kemudahan awam, ustazah pasti murid-murid sedia maklum apa itu kemudahan awam. Di antara kemudahan awam boleh nampak pada gambar tersebut, pondok telefon, tandas awam, taman permainan, apa lagi? Perhentian bas. Selain perhentian bas, apa lagi? Hospital, pengangkutan awam dan sebagainya. Okey, kita sambung seterusnya. Okey, pengertian dan dalil. Kemudahan awam ialah semua harta benda yang disediakan oleh kerajaan, swasta atau individu untuk kegunaan dan kemudahan orang awam. Apa maksud orang awam? Orang awam ni orang yang berada di sekeliling kita. Maksudnya sesiapa pun boleh guna. Bila sudah perkataan itu awam bermakna sesiapa pun boleh guna. Jadi kita sebagai pengguna mestilah memelihara kemudahan awam itu dengan baik. Okey, kita sambung terus kepada maksudnya lah. Maksudnya, dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berbuat kerosakan. Okey. Okey, tengok 8.2. Contoh kemudahan awam. Contoh kemudahan awam ustazah ada sebut tadi mula-mula. Okey, pertama, taman permainan. Kedua, pondok telefon. Ketiga, perhentian bas. Keempat, pengangkutan awam. Kelima, hospital dan sebagainya. Mana-mana kemudahan awam yang disediakan oleh kerajaan, swasta atau individu untuk kegunaan kemudahan awam, bermakna itu adalah kemudahan awam yang perlu kita jaga, perlu kita pelihara. Okey, kalau rosak, kita tidak boleh guna lagi kan? Dan kesian kepada pengguna yang lain. Jom kita sambung cara menjaga kemudahan awam. Cara menjaga kemudahan awam, yang pertama, sudah pasti menjaga kebersihan. Bila kita menggunakan kemudahan awam, contohnya kita berada di taman permainan. Di taman permainan ada disediakan tong sampah. Jadi jangan buang sembarangan sampah di sana. Kalau keadaan taman permainan itu kotor, kesian kepada pengguna lain untuk bermain. Kedua, menghargai kemudahan awam. Macam mana kita menghargai kemudahan awam? Dengan cara kita menjaga. Ketiga, menggunakan dengan cara yang betul. Keempat, menggunakan dengan cara yang baik. Kelima, memastikan kemudahan awam dalam keadaan selamat dan baik untuk digunakan. Keenam, kemudahan awam hendaklah dijaga seperti kita menjaga harta benda sendiri. Oleh itu, kita sebagai pengguna hendaklah menggunakan kemudahan awam sebaik-baiknya. Lepas tu kita jaga kebersihan. Contoh, kalau kita menggunakan tandas awam, selepas kita guna, kita kena bersihkanlah kan, flush lah. Jangan bila orang lain masuk, tengok ada najis. Kesianlah kepada pengguna yang lain. Kita mesti menjadi seorang yang bertanggungjawab. Dan kita mesti menghargai kemudahan awam yang kerajaan sudah sediakan. Jadi, dengan itu kita mesti jaga kebersihan, guna dengan cara yang betul, jaga benda tu dengan baik, jangan conteng dan sebagainya.
Kebaikan menjaga kemudahan awam. Okey, kita tengok sama-sama apa kebaikannya kalau kita menjaga kemudahan awam itu. Pertama, selamat digunakan. Kedua, diberi ganjaran pahala oleh Allah. Ketiga, memupuk diri supaya berdisiplin. Bila kita menjadi seorang yang bertanggungjawab, dalam masa yang sama kita dapat memupuk, dapat mengajar diri kita agar lebih berdisiplin. Keempat, menjimatkan dan mengurangkan kos perbelanjaan. Bila kita tidak hargai, kita tidak jaga kemudahan awam, kita kasih rosak, maka akan menjadi kerugian. Yalah, kerugian sebab apa? Terpaksa mengeluarkan kos untuk membaiki. Sepatutnya kita mesti menjimatkan dan mengurangkan kos perbelanjaan. 5. Diberi kemudahan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Keenam, dapat digunakan untuk jangka masa yang lama dan berpanjangan. Macam benda kita sendiri. Kalau harta benda kita sendiri, kita jagakan baik-baik. Kenapa kita jaga baik-baik? Sebab kita mau guna benda tu dengan jangka masa yang lama dan berpanjangan. Kita sendiri pun tidak tahan kalau baru beli rosak. Semua orang pun tidak tahan kan? Okey, kita sambung yang terakhir. Kesan tidak menjaga kemudahan awam ataupun erti kata yang lebih mudah faham, keburukan tidak menjaga kemudahan awam. 1. Menyusahkan orang ramai apabila berlaku kecemasan. Seperti yang Ustazah cakap lah. Bila kita masuk tandas, kita guna, kita flush. Ini tak. Kadang-kadang kita masuk tandas, kita tengok ada najis. Kita ni pun sakit perut. Apa yang akan terjadi? Kesianlah sama orang tu kan. Kedua, meningkatkan kos penyelenggaraan atau kos membaik pulih. Oleh itu, jangan kasih rosak. Kena jaga baik-baik. 3. Merosakkan kemudahan awam adalah satu kesalahan dalam undang-undang negara. Jangan main-main. Keempat, perbuatan yang tersebut dilarang oleh Allah. Bahkan akan mendapat dosa. Bila sudah dapat dosa, nanti masuk api neraka. Kelima, akan menyebabkan orang lain susah untuk mendapat dan menggunakan kemudahan yang disediakan, terutama pada waktu kecemasan. Waktu kecemasan ni bukannya di hospital saja. Contoh yang saya boleh cakap paling dekat itulah yang tandas tu. Kadang-kadang perut kita ni boleh mendatangkan kecemasan juga ni. Oleh itu, kita hendaklah sama-sama menjaga kemudahan awam yang disediakan oleh kerajaan dengan baik. Okey murid-murid, hari ini Ustazah minta murid-murid buat latihan. Siapa yang ada printer bolehlah print tampal di buku tulis. Bagi siapa yang tiada printer, tolong salin semula latihan 1 dan latihan 2 dan buat. Okey. Penghayatan. Jagalah kemudahan awam untuk kepentingan bersama. Okey. Itu sahaja daripada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.